Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara, setelah kita digemparkan dengan langkah kamikaze politik untuk menumbangkan kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Satu penelitian daripada saya sendiri secara pribadi, kalau benar pun langkah kamikaze politik ini akan dimulakan oleh 10 ahli parlimen BN letak jawatan dan Muhyiddin Yassin dinaikkan semula sebagai Perdana Menteri dan Dr. Mahathir dan Zainuddin membiayai gerakan ini ataupun plot ini, adakah jaminan bahawa mereka akan membentuk sebuah kerajaan baru? Apakah jaminan mereka dapat menumbangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Setelah membaca laporan tersebut, dilihat seperti mudah saja menubuhkan kerajaan baru. Bagaimana pula dengan perasaan rakyat? Belum sampai setahun kerajaan baru lagi. Sedangkan nak tubuhkan kerajaan baru itu bukan macam beli keropok. Beli keropok dapat keropok. Bukan begitu. Jadi amat susah dan bagi saya tidak relevan lah kalau tiba-tiba ada langkah kamikaze politik ini untuk menumbangkan Perdana Menteri. Nah, persoalan yang saya ingin sampaikan hari ini, ulasan yang saya ingin sampaikan hari ini, seperti yang kita tahu, Muhyiddin Yassin berhadapan dengan 7 pertuduhan di mahkamah. Itu Muhyiddin Yassin. Dan Dr. Mahathir pula yang akan berhadapan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim di mahkamah berkaitan dengan ucapan Perdana Menteri. Kononnya menurut Tun Mahathir, ucapan itu adalah ditujukan kepada Dr. Mahathir menurut bekas Perdana Menteri tersebut. Kononnya bekas pemimpin itu, walaupun Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak menyebut nama Dr. Mahathir, namun Dr. Mahathir merasakan ucapan itu ditujukan kepada beliau bahawa beliau semasa berkuasa mengaut kekayaan untuk diri dan keluarga. Akhirnya, saudara-saudara, apa persoalan yang saya ingin sampaikan? Sebelum ini ada persoalan daripada ramai orang. Tidakkah Tan Sri Muhyiddin Yassin akan digesa untuk letak jawatan setelah beliau menerima ataupun berhadapan dengan 7 pertuduhan di mahkamah? Bagi Dr. Mahathir pula, tidakkah beliau juga digesa untuk letak jawatan ataupun bersara dari politik setelah beliau kalah teruk pada pilihan raya umum ke-15? Saya bukan nak memburuk-burukkan sesiapa, namun itu adalah faktanya. Betul, Muhyiddin Yassin berhadapan dengan 7 pertuduhan di mahkamah, dan dalam masa yang sama pula Dr. Mahathir yang kalah teruk pada PRU 15. Jadi sudah pasti banyak yang menggesa ataupun banyak yang bersetuju juga untuk Mahathir Mohamad meletakkan jawatan ataupun bersara selamanya dari politik dan menjadi negarawan saja yang memberikan pendapat yang baik untuk negara, untuk tanah air, bukannya masih berdegil mahu melawan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya rasa ramai yang berpendapat seperti yang saya cakap tadi. Begitu juga dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang bagi saya berhadapan dengan 7 pertuduhan di mahkamah. Adakah relevan untuk beliau dinaikkan semula sebagai Perdana Menteri? Nah, jadi persoalan yang bermain di pikiran saya, adakah kedua-dua mereka ini layak untuk relevan untuk meletakkan jawatan ataupun bersara? Mungkin Muhyiddin Yassin letak jawatan mungkin relevan, kalau bersara saya rasa belum lagi. Namun kalau Dr. Mahathir pula, mungkin beliau sudah boleh bersara dan tidak lagi seperti yang kita dapat lihat hari ini. Sedangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri sendiri pun akan bersemuka dengannya di mahkamah berkaitan dengan ucapan daripada Perdana Menteri yang dilihat Dr. Mahathir tidak berpuas hati. Nah, kita kembali kepada langkah kamikaze pula. Bagi saya benda ini tidak relevan lah. Jadi tuan-tuan dan bapak semua, apa komen Anda? Info pada info hangat disediakan di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak semua, kita digemparkan dengan gerakan yang kononnya akan menumbangkan kerajaan hari ini. Pertama yang saya ingin fokuskan, adakah kalau gerakan ini memang benar desas-desus kabar angin tersebut, di mana
10 ahli parlimen BN yang sebelum ini menyokong Muhyiddin untuk menjadi Perdana Menteri akan meletakkan jawatan. Dan salah satunya adalah ahli parlimen di dalam Barisan Nasional, ahli parlimen Sembrong kalau saya tak silap, yaitu Hishamuddin Husin. Dan juga beberapa ahli parlimen BN yang lain, termasuk Wika Siong dan juga M. Saravanan. Adakah mereka sanggup untuk bersama-sama di dalam gerakan ini dan meletakkan jawatan, melepaskan kerusi mereka untuk bersama-sama dengan Muhyiddin Yassin, Dr. Mahathir, Daim Zainuddin untuk menubuhkan kerajaan baru? Apakah jaminan kalau mereka benar letak jawatan dan menubuhkan kerajaan baru, apakah jaminan bahwa mereka akan benar-benar dapat menumbangkan kerajaan Anwar Ibrahim? Nah, tuan-tuan dan puan-puan semua, rupanya gerakan ini dipanggil langkah kamikaze politik. Ini satu isu yang panas, di mana ini adalah langkah kamikaze politik untuk menumbangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Akhirnya terdapat beberapa respon ataupun terdapat beberapa pendedahan berita susulan setelah terdapat desas-desus kabar angin ini. Akhirnya sebuah kenyataan yang menggemparkan Muhyiddin Yassin, Dr. Mahathir bagi saya, yaitu hentikan kamikaze politik. Spekulasi berhubung langkah kamikaze politik bertujuan menjatuhkan kerajaan perpaduan disifatkan sebagai strategi perang psikologi untuk melihat reaksi orang Melayu, orang ramai, terutamanya masyarakat Melayu menjelang pilihan raya negeri di 6 negeri tidak lama lagi. Penganalisis Politik University Sains Malaysia USM, Profesor Dr. Ahmad Fauzi Abdul Hamid berpandangan tindakan tersebut adalah untuk memahami corak sokongan pengundi terhadap Perikatan Nasional sama ada masih kukuh atau sebaliknya. Jadi adakah kabar angin ini, desas-desus ini diviralkan, disebarkan adalah hanya untuk melihat apa respon kepada pengundi Perikatan Nasional. Dalam artikel ini, menurut penganalisis Politik University Sains Malaysia, Profesor Dr. Ahmad Fauzi Abdul Hamid, beliau berkata, saya anggap tindakan ini akan menyebabkan rakyat menyampah kepada PN kerana kalau ada beberapa orang daripada Barisan Nasional untuk korbankan kerusi parlimen sekalipun, mereka tidak semestinya dapat menubuhkan kerajaan baharu. Itu satu jawapan yang amat padu daripada penganalisis politik tersebut. Jadi bagi saya amat setuju dengan kenyataan penganalisis politik University Sains Malaysia ini, yaitu Profesor Dr. Ahmad Fauzi Abdul Hamid. Disebabkan kalau benar pun 10 ahli parlimen tersebut daripada Barisan Nasional letak jawatan, adakah mereka akan benar-benar dapat berjaya menubuhkan kerajaan baru? Dan apa motifnya, apa objektifnya untuk menaikkan semula Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, sedangkan hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri pun, melalui sebuah kajian yang dikongsi di dalam Syabuddin.com, mengatakan 2/3. 2/3 bukan 1/3, tapi 2/3 rakyat Malaysia berpendapat setuju bahwa Datuk Seri Anwar Ibrahim berada di landasan yang tepat untuk menjadi pemimpin Malaysia. Jadi, saudara-saudara, apa komen anda? Ini pasti satu berita buruk kepada Perikatan Nasional. Kalaupun memang tiada gerakan itu, tapi tetap ini satu respon padu yang perlu didengar oleh Perikatan Nasional. Akhirnya, penganalisis politik University Sains Malaysia, beliau berkata, tindakan ini akan menyebabkan rakyat menyampah kepada Perikatan Nasional. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, teruskan bersama di dalam channel ini. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini.